Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qur'aini sayyidil mursalin وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة المحبين وبعنانا أسرار الآشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وإطراته الطاهرين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Muazzin, Tuan Haji Suhaimi selaku orang yang bertanggungjawab untuk menjemput saya datang ke surau ini, ahli jawatan kuasa Surau Al-Amin, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberi kesempatan umur, kesempatan waktu, apatah lagi kita berada pada bulan Rajab yang begitu mulia, yang mana bulan yang diturunkan ibadat solat itu secara langsung daripada Allah Azza wa Jalla kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan begitu pentingnya ibadat solat ini untuk kita bukan sekadar mendirikan, tetapi untuk kita menyempurnakan, bertetapan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulakan majlis ini, rasanya baik untuk kita bertaaruf terlebih dahulu, yang mana al-fakir ilallah saya bernama Muhammad Hanif bin Haji Muhammad Saleh, berasal daripada Batu Kikir Negeri Sembilan, tetapi telah menetap di Kuala Lumpur di Desa Pandan selama hampir 30 tahun lamanya. Telah berkahwin, mempunyai 4 orang cahaya mata, telah mula berkecimpung dalam medan dakwah ini lebih daripada 20 tahun, yang kebanyakan mengajar di Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Banyak menekankan tentang ibadat solat ini dan dikurniakan juga tauliah daripada pihak JAIS, Jawi dan juga Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan sebagai jalan untuk kita menyampaikan dakwah di mana-mana, surau, masjid, pejabat dan sebagainya. Alhamdulillah, itu sedikit pengenalan yang boleh kita sebutkan kerana kita nak terus langsung dengan ibadat yang begitu penting ini, yang perlu untuk kita mengambilnya dengan ilmu, bukan secara sangkaan berlaka ataupun sekadar gerak-geri belaka. Kerana Syekh Ruslan di dalam Matan Zubat menyebutkan faman bi ghairi ilmi ya'malu
fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah SWT juga merakamkan di dalam Al-Quran pengganti orang-orang terdahulu yang mereka itu mensia-siakan ibadat solat. Bukan tidak sembahyang, tetapi hanya melaksanakannya tanpa mengerti, memahami hakikat, kifiat, dan tidak menghidupkan, menghayati ibadat solat itu. Sehingga kan di luar solat tidak melihat ataupun tidak, dah dia itu seperti orang yang solat. Kerana Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dengan itu para ulama mengatakan, seandainya solatnya itu tidak baik, solat yang dilakukan itu tidak memberi kesan kepada diri peribadinya, dengan sikapnya, dengan akhlaknya, maka sebenarnya dia semakin jauh daripada Allah. Manildada ilman walam yardad hudan lam yardad minallahi illa buddha. Dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merakamkan di dalam Al-Quran pengganti orang-orang terdahulu yang mensia-siakan solat. Di dalam surah Maryam Allah berfirman, فَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu. Menurut hawa nafsu iaitu mengikut kehendak masing-masing. Aku cara macam ni sembahyang, aku cara macam ni. Tetapi apakah cara itu menepati syarak, menepati apa yang diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan fasawfa yakuna ghayya, maka mereka akan menghadapi azab. Kenapa wajib untuk kita memelihara, menyempurna dan solat dalam keadaan yang benar-benar kita tahu ibadat yang kita lakukan itu petunjuknya daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara ini, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassakatum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian umatku dua pusaka abadi. Apabila kamu berpegang kepadanya, nescaya kamu tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnati rasulih, iaitu kitab Allah dan juga sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang solat ini begitu penting kepada sahabat. Innama sana'tu hadza lita'tamu bi wa lita'lamu salati. Aku berbuat demikian, yang dilihat oleh para sahabat solatnya Nabi itu, untuk kalian ikuti dan supaya kalian mengetahui bagaimanakah solat aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Memang kita tidak pernah melihat solat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia dilihat oleh para sahabat. Apabila para sahabat melihat solat itu, mereka saling bertanya antara satu sama lain, bagaimana rukuknya Rasulullah, bagaimana sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai-bagai lagi macam mana bacaannya yang dibuat oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Lalu tersebarlah ilmu tersebut, diambil oleh tabi'in. Tabi'in
mereka yang bertemu dengan sahabat tidak bertemu dengan Rasulullah, kemudian sampai kepada tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama kita yang mereka itu dengan usaha yang gigih mengarang kitab-kitab, seumpama kitab Munyatul Musalli, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Minhajul Talibin, dan berbagai-bagai lagi kitab, Bidayatul Hidayah, berbagai lagi kitab, agar menjadi panduan kepada umat ini untuk mengambil ilmu daripada ulama. La yukhadhu ilmu illa min afahil ulama, tidaklah diambil ilmu itu kecuali daripada mulut para alim ulama. Jadi belajar ini mesti ada guru, mesti ada orang yang menunjukkan cara kepada kita bagaimana untuk kita melakukan ibadat. Kerana Rasulullah bersabda di dalam satu hadis, An Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh, Rasulullah bersabda, yaqulu fi akhir zaman ibadun juhal, akan berlaku pada akhir zaman ahli ibadat yang jahil. Kenapa boleh jadi jahil? Kerana dia tidak mengambil ilmu untuk melakukan ibadat, sehingga kan ibadatnya itu dia tak tahu apakah daripada mana dia mengambil ibadat tadi itu, apakah mengikut kefahamannya yang dia faham sendiri, ataupun sejak kecil lagi dia belajar tetapi tidak dipertingkatkan ilmu tersebut, ataupun dia hanya mengikut-ngikut sahaja. Sehingga kan apabila kita melihat solat seseorang yang berada di samping kita ataupun orang yang sedang solat, maka Allah berfirman, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang belajar ilmu, dia mengetahui orang ini sembahyangnya macam mana. Orang yang tahu buat bangunan, kontraktor, arkitek, dia tahu. Kalau seseorang tu tak pernah belajar tentang arkitek, tak pernah belajar membancuh simen, tak pernah belajar macam mana nak mendalamkan piling untuk membuat bangunan, tiba-tiba dia buat, bangunan akan runtuh. Macam itulah sembahyang. Bangunan tidak akan kekal menjadi baik, tetapi akan runtuh. Begitu juga orang yang pandai buat makanan, dia tengok saja makanan tu, dia tahu orang ini bukan pakar dalam menyediakan makanan. Kenapa wajib untuk kita memelihara solat ini? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man hafaza 'alaiha kana lahu nura wa burhana wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang memelihara solat, dipelihara rukunnya. Ada berapa rukun? 3 rukun. Rukun qalbi, rukun fi'li, dan juga rukun qauli. Fi'li perbuatan, qauli perkataan. Kemudiannya, barang siapa memelihara solat, maka solat itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhana wala najah. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka solat itu baginya tidak merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak pula sebagai penyelamat di akhirat nanti. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dia akan dihimpunkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Sehingga kan Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabat yang masuk ke Masjid Nabawi. Jadi sahabat tadi itu menunaikan ibadat solat, sembahyang.
Lepas sembahyang dia bertemu dengan Rasulullah, mengucapkan salam, memberi salam, dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi solat engkau, sesungguhnya engkau belum solat lagi. Kemudian dia solat lagi 2 rakaat, datang balik kepada Rasulullah, memberi salam. Rasulullah menjawab salamnya. Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi solat engkau, sesungguhnya engkau belum solat lagi. 3 kali, tuan-tuan. Macam mana kalau Rasulullah melihat ibadat solat yang kita lakukan ini? Kerana amalan kita sudah tentu akan dipertuntunkan di hadapan baginda Nabi SAW, kerana Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian, kalian boleh berbicara dan bertanya dengan aku, wa wafati khairul lakum, wafatku juga baik untuk kalian, dibentangkan amalan kalian di hadapan aku. Bagaimana Rasulullah melihat ibadat solat yang kita lakukan? Sehingga Rasulullah mengatakan, innal rujala yusalli sittina sanatan ma taqaddaru lahu salat. Sesungguhnya ada seseorang yang solat selama 60 tahun. 60 tahun bukan sikit. Namun tidak diterima oleh Allah amalan solatnya selama itu, walau 1 solat pun. 60 tahun sembahyang bang, 1 pun tidak diterima. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukuknya tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian juga sebaliknya. 60 tahun sembahyang tidak diterima. Kerana inilah amalan yang akan dihisap yang pertama sekali di akhirat. Dalam rukun Islam, selepas kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, itulah solat yang tidak boleh ditinggalkan oleh sesiapa pun apabila sampai kepada mukhallaf, berakal. Cukup syaratnya sama ada dia sihat, dia sakit dan sebagainya, lelaki, perempuan, wajib untuk menunaikannya. Maka diletakkan pada tangga yang kedua selepas daripada mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kemudian barulah rukun yang lain ataupun perintah yang lain, yang berpuasa. Tak lama lagi Ramadan. Itu bagi mereka yang mampu. Yang tak mampu tak wajib berpuasa, cukup dengan membayar fidyah. Betul? Nak berzakat tak ada duit, tak wajib. Nak melakukan haji tak ada duit, tak wajib. Tetapi sembahyang dalam keadaan apa sekalipun selagi berakal, walaupun dia I see you, you see me, dia kenal orang, wajib dia sembahyang. Maka dengan itulah sembahyang inilah yang pertama akan dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa an jaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal hamba yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah sembahyang. Sembahyang itu yang pertama akan dihisab. Apabila solatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan di akhirat. Apabila solatnya rosak, dia akan menyesal dan merasa rugi. Itu sebab solat itu kalau tidak baik, dia akan naik dalam keadaan gelap, lalu diripuk-ripuk ataupun dilipat-lipat oleh para malaikat seumpama kain yang buruk dan dicampakkan ke muka pelakunya. Ambil engkau solat engkau ini. Secara analoginya, tuan-tuan, kita nak masuk tender, kita nakkan satu projek agar syarikat kita itu mendapat award daripada projek tadi tu. Takkan tender tu kita buat cincai-cincai saja, akan dicampakkan dalam tong sampah. Itu sebab Sayyidina Ali karamallahi wajaha apabila berada di saf menggigil ketakutan. Kenapa Sayyidina Ali menggigil ketakutan? Ditanya oleh sahabat ketika itu, kenapa engkau sahabat menggigil ketakutan ketika nak mendirikan solat? Kata Sayyidina Ali karamallahi wajaha, aku takut tak dapat menyempurnakan amanah ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini pentingnya ibadat solat. Maka dengan itu, jangan ibadat solat ini kita melihat perkara yang rutin sahaja, ataupun perkara yang tidak memberi
sesuatu kesan bagi kita. Kerana kalau kita mengambil secara ringan, secara remeh perkara ini, maka kita telah meremehkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW yang menyarankan agar kita menghidupkan setiap sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang boleh memberi manfaat kepada ibadat ataupun ubudiyah yang kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini malam yang pertama. Mungkin tak sempat untuk kita baca kitab banyak-banyak, tetapi saya akan buat praktikal yang lebih ringkas agar mudah kita melihat. Kerana selepas ni kita masuk Syaban. Nanti Syaban, Ramadan, tangguh pula kuliah. Syawal lagi tangguh 2 bulan, dah lupa semua. Tak dapat lagi dah. Maka dengan itu perlu kita ambil sedikit demi sedikit agar kita itu mengetahui macam mana untuk kita menunaikan solat yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, yang dilihat oleh para sahabat, yang dilihat oleh tabi'in, tabi'in dan para ulama kita, dalam keadaan mereka itu nak memberikan kepada kita ibadat ini agar jangan kita rugi di akhirat. Baik. Surau Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Yang dipercayai, yang pernah diberi gelaran ini oleh orang kafir Quraisy kepada Sayyidina Rasulullah SAW, sehingga kan orang-orang kafir Quraisy disebabkan mempercayai begitu amanahnya Nabi SAW, yang Rasulullah itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW itu dirakamkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim anikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang begitu berat tanggungan yang kamu tanggung. Kenapa berat? Allah memfardukan 50 waktu, turun naik Rasulullah kerana kesihankan kepada umatnya. Akhirnya solat menjadi 5. Yang tamakkan, inginkan kebaikan bagi kamu, yang begitu kasih, harisun, sirah mubalaghah yang menunjukkan kasihnya Rasulullah, begitu mengasihi umatnya melebihi umatnya mengasihi Rasulullah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Kalau engkau berpaling, aku serahkan kepada Allah. Aku serahkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Maka dengan itulah Sayyidi Al-Imam Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Habashi menyebutkan, dah hendaklah agar kita menjalankan atau mendatangi sunnah-sunnah solat secara keseluruhannya, kerana sunnah-sunnah di dalam solat begitu banyak. Dan apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di dalam solat, maka itulah yang akan mendapat kebaikan kita di akhirat. Mungkin dapat syafaatnya Rasulullah, mungkin disukai oleh Allah SWT kerana kita itu kasih kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani qad ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Dalam satu lagi hadis Rasulullah mengatakan, man tamassakan bi sunnati falahu ajru mi'atin syahid. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia akan mendapat pahala 1 orang mati syahid. Dalam riwayat lain dikatakan 100 orang mati syahid. Jadi sangat-sangat rugi kalau kita itu nama suraunya Al-Amin, yang dipercayai, tetapi kita tak percaya kepada Rasulullah SAW. Sangat-sangat rugi kalau kita itu meremehkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Kerana gelaran Al-Amin itu yang dipercayai, yang orang kafir Quraisy sanggup meletakkan harta bendanya
kerana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bercakap mengikut hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bercakap demi apa ataupun yang ada di fikirannya. Kata wa man yantiqu anil hawa, dan tiadalah yang diucapkan oleh Rasulullah itu Al-Quran menurut kahman hawa nafsunya. Inna huwa illa wahyu yuha. Ucapan ini itu tidak lain hanyalah, setiap ucapan adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak mengimbau dengan solat maghrib yang kita lakukan sebentar tadi. Yang pertamanya, kita solat, pastikan kita menyempurnakan wuduk kita terlebih dahulu. Taharah ini sangat-sangat penting, kerana dengan sempurnanya wuduk kita, maka akan baiklah keseluruhan ibadat kita yang lain. Tetapi kalau kita tidak menyempurnakan wuduk kita dengan sempurna, maka kita sembahyanglah banyak mana sekalipun tidak menjadi kesan kepada kita, tidak akan menjadikan kita tu orang yang memahami ibadat itu. Kerana pembuka solat adalah taharah, bersuci. Dan yang mengharamkan hal-hal di luar solat adalah ucapan takbir. Itu sebab dikatakan takbiratu ihram, mengharamkan perkara-perkara yang harus sekalipun. Sedangkan yang adalah ucapan salam, maka dengan itu sempurna. Nawaitu wudu'a listabhatil salati fardan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu agar diperbolehkan solat yang merupakan kefarduan kepada Allah SWT. Ini bagi wanita yang benar mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mereka akan sangat prihatin menjaga ibadatnya dengan sutra. Apa itu sutra? Itulah penghadang. Penghadang yang di hadapan kita, yang tidak lebih daripada 3 hasta, yang kita letakkan rehal, letakkan beg, letakkan sesuatu di hadapan